uh, Tidak nak panjang hak lain tu, sebab malam ni nak bincang tentang tawassul. Sebab sinilah salah satu punca tawassul. Banyak kali dah orang duduk tanya, anda tawassul bila mana tawassul? Jawab pun tanya juga dah. Jawab pun tanya juga, boleh jadi tak puas hati. Jadi malam ni kita nak sapa tepat dia. Sapa tepat dia dengan molek lah. Dengan molek. Lepas tu tak usah banyak kali. Ni kan tadi tawassul dengan amal soleh. Mana kita buat sesuatu amalan yang amal soleh, bila kita dalam kesusahan, kita minta, ya Allah, kalau kamu tahu hak aku buat tu benda ikhlas kerana-Mu, mintalah dengan berkat amal soleh yang aku buat tu, kamu builah kepada aku gini-gini. Tak salah kalau kita buat gitu. Semua ulama sepakat, tak ada dalam dunia ni entitas apa ni tawassul pun sebab Ibn Taymiyah pun terima, semua terima. Ni Imam Nawawi pun sebut at-tawassul bisalihil a'mal boleh. Cuma ada beberapa bahagian apa ya bunyi kadang-kadang kita kata dia kata tak boleh, hak dia kata boleh. Hak mana hak tak boleh, hak mana hak bolehnya. Pas tawassul tu hak sebenarnya gapo dia, mana dia nya. Mesti ada ya orang kata tak boleh tu. Hak kata boleh pun dia adalah hak-hak dia tu setakat mana. Dan makna asal dia tu gapo? Ada ke tidak dalam Quran? Lepas tu dalam hadis jauh mana hak ada? Hak tu bendanya. Oleh kerana benda ni Imam Nawawi tak faham aja. Tak faham. Gitu je. Sekadar tadi tak ada. Tak ada. Dia tidak faham aja. Tapi dalam kitab hak bersama kita ni, kitab Takmilah Fathul Mulhim oleh Maulana Taqi Uthmani, ini jilid yang kelima dia, dah ada sebut. Dan mengikut pengamatan andanya, hak dia sebut ni jalan sederhana. Kalau orang fikir tidak kot tu, tidak kot ni. Kalau kita tengok banyak kitab hak baru-baru, termasuk Syekhul Azhar, Syekh Tantawi tu, dia kata tak ada hak sahih tawassul, tak boleh dengan orang ke mana-mana pun, tak ada. Doa dengan Allah semata-mata. Tu hak baru. Ramai lagi hak lain-lain nampak gitu. Tapi kita nak ambil kod ni. Jangan serah. Kalau kita kata ambil kod ni pula kata, pergi kod tu, kata dia, tak pilih kod tu. Kalau kod ni pula boleh berlaku pula. Jadi kadang-kadang hak ni benda ni jadi bala. Padahal sebenarnya tak patut bala. Kalau faham molek, tak apa. Dalam ni dia sebut mas'alatut tawassul fi du'a, masalah bertawassul ketika berdoa. Dalam Quran asah dia orang duduk sebut-sebut, tak ada orang lain dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah la'allakum tuflihun wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menghampirkan diri kamu kepada Allah, yakni dengan melakukan amal soleh, dengan menjauhi perkara yang tidak disukai Allah, dan berjihadlah di jalan Allah, di jalannya, mudah-mudahan kamu berjaya. Dia kata hadithul bab, hadis yang kita duduk bincang ni, yang kita duduk baca ni, menunjukkan keharusan bertawassul ketika berdoa dengan amal soleh. Susah, waktu semua terima. Kita ada amal soleh, buat amal soleh, kita nak guna amal soleh, sebut amal soleh kita tu. Tapi setengah-setengah ulama kata, tak boleh lah tu, apa sebut amal soleh, nak menunjuk pula. Dah bukan menunjuk kat orang, royak ke Tuhan. Royak ke Tuhan tak apa. Tu setengah ulama kata, ya jadi tak apa sebab apa, kita royak ke Tuhan, bukan royak kat orang. Cuma kawan dia ada sebelah tu, dia dengar lah, gitulah. Dan Nabi SAW tahu Allah SWT royak dia. Yang kedua, hak tak boleh ni makna menunjuk ru'yatu amal, menunjukkan amalan kita kepada orang, sebut, sedangkan amal kita tu kita tidak tahu Tuhan terima lagi ke tidak. Jangan putus kita kata tu sebab dalam hadis tadi, jika engkau memang mengetahui, jika dia tidak kata memang hak tu
Memang hak mu terima dah. Dak, dia tidak kata gitu. Jika kau memang tahu aku buat tu tidak kerana lain, mana mu tahu sungguh gitu. Jika dia tidak putus, jangan kita kata dengan sebab hak amalan, hak haji, hak umrah yang kita buat gini-gini ikhlas kerana mu, kita tak tahu lagi. Mana kita kena letak jika hak kita buat tu memang ikhlas kerana mu. Sebab kita ingat hak tu kita buat tu kita ikhlas ngerti. Tapi tak tahu lagi, kena letak situ, jangan putus. Itu syarat dia. Kalau tidak, dia jadi seperti tadi. Adapun tawassul dengan zawat dan ashkhas, tawassul dengan individu, dengan orang yang tertentu, banyaklah perbincangan ulama tentang perkara ni, kata dia. Dan banyaklah juga perdebatan berlaku, polemik berlaku, sehingga sampai sebahagian daripada orang-orang yang terlibat ni menyesatkan sebahagian yang lain. Hak ni menyesatkan hak ni menyesatkan hak ni, sampai jadi gitu. Kalaulah seseorang tu perhatikan benda ni tanpa ada rasa ta'assub, perhati molek, kata dia, mestilah. Sebenarnya kalau kita perhati khilaf ulama tu, ulama-ulama yang muktabar tu tak ada sebelah mana sebenarnya. Kalau kita perhati, dia balik kepada kaedah juga. Boleh jadi kerana salah faham, gitu je. Salah faham. Hak sebenarnya kalau kita pergi kepada punca dia, kita akan nampak jelas perkara ni. Jadi apa maksud tawassul bidzawat? Ya, hak sebenarnya nombor satu sekali kita kena jelas dulu. Perkataan tawassul itu adalah perkataan yang mujmal. Bila mujmal, benda tu tidak jelas, perlu kepada penjelasan. Perlu kepada penjelasan. Sebab banyak makna dia. Perlu kepada penjelasan. Jadi tak boleh kita cepat menghukum, buat keputusan tanpa kita teliti terlebih dahulu tentang makna-makna dia yang banyak tu, yang mungkin termasuk di bawahnya. Jadi setelah diperhati dan diteliti, dikaji, kita dapati perkataan ini ada beberapa makna dia. Ada beberapa makna dia. Yang pertama, berarti yang pertama, maksud orang yang bertawassul tu makna dia minta dengan menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantaraannya dengan Allah, sebagai perantara. Bukan langsung, tapi sebagai perantara. Sebut benda tu dengan kait benda tu, sebut amal soleh. Tidak kata minta dengan Allah terus, dengan sebut ni, mudah-mudahan amal soleh dia tu diterima oleh Allah. Jadi dengan kelebihan amalan dia tu, Allah terimalah. Jadi jadikan amal soleh tu sebagai perantara, orang panggil. Tapi amal soleh tu amalan, bukan orang. Tak apalah. Maknanya seseorang yang bertawassul, dia percaya bahawa yang memberi sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak beri sebenarnya, beri rezeki, beri anak, beri gapo pun, hak kita nak minta Allah. Tetapi Allah telah menyerahkan beberapa urusan kepada mana-mana hambanya, tok wali, nabi, rasul, siapa pun. Jadi Allah beri serah urusan ni kepada orang ni. Urusan nak dapat anak, ni tok wali ni, gitu. Atau berhala tu, atau apa-apa lah. Hak sini maksudnya hamba yang soleh. Jadi dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa dia kerana mengambil berkat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hak maksudnya, maksud dia tuju minta dengan mutawassal bihi, orang yang dia jadikan perantara dalam bertawassul itu. Dia minta dengan orang itu. Sebab apa? Benda ni Tuhan beri dah ke orang tu. Sebab kita kata ginilah, dalam kementerian tu, Perdana Menteri suruh dah kepada Menteri Pertanian, bahagian tu, dia minta dengan dia gitu. Kalau nak minta bahagian pinjaman pertanian, kau gapo, kau baja, kau gapo, kau pergi bahagian dia, Tuhan suruh ke dia dah. Tapi Tuhan juga yang berinya, cuma Tuhan suruh ke dia. Jadi pihak atas lagi, Perdana Menteri kau siapa kau, kita kata dia suruh ke kawan tu. Jadi kita nak minta dengan kawan tu. Kalau lagu tu, sebab apa?
Sebab yang berlaku kelulusan membenabui gapo-gapo ni melalui orang tadi. Orang tadi, kita kata Menteri Pertanian lah, kita kata itu dia percaya gitu. Fahadha syirkun bil ijma'. Ini syirik dengan ijma' ulama kalau lagu tu. Ni sebentuk tawassul. Satu, bentuk pertama, minta dengan Tuhan, sebut nama Tuhan. Tuhan yang bui benda tu hak kita nak tu. Tapi Tuhan beri kuasa kepada satu orang, kepada gapo-gapo lah, untuk mendapatkannya kita minta dengan orang tu. Syirik. Ijma' ulama, syirik. Kalau orang tu masih betul lagi dan dia kata tawassul boleh, hak lagu ni pun boleh juga. Kan tak lagi ijma'. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang berdoa kepada Allah dengan maksud dia supaya Allah menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada mutawassal bihi, kepada orang yang dia jadikan sebagai perantara tu. Ni dia jadikan seseorang tu nabi ke sebagai perantara. Jadi minta dengan Tuhan, biar Tuhan bui kepada nabi tu, melalui nabi itulah biar siapa ke dia. Jadi nabi itulah yang meluluskan hajat dia. Hak ni pun serupa dengan yang pertama juga. Kita tak boleh lagu tu, kena Allah selalu. Dengan perantaraan lagu sani tak boleh juga. Ini bentuk yang kedua. Kita minta Allah bui melalui dia. Apa melalui dia? Jadi kena melalui dia tu apa? Dan kita anggap dia lah, dengan ada saing macam saing lah, saing dia baru jadi. Ini lebih kurang yang pertama juga. Sebab yang menguruskan segala perkara dalam hidup kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala jua, la syarikalah fi dhalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bentuk tawassul yang ketiga, iaitu seseorang minta doa minal mutawassal bihi, dengan perantara dia. Dia pergi jumpa dengan seorang tu guru, seorang alim, tolonglah minta doa dengan Allah, minta biar kita ni terang hati, ikutlah apa-apa pun, tolong minta doa. Dia kata gitu. Sebab apa? Sebab pada anggapan dia ini tu guru, ini orang alim, orang pandai, kira-kiranya lebih diharaplah doa dia tu akan diterima oleh Allah, lebih mudah diterima oleh Allah nak banding dengan dia yang banyak dosa gitu-gini. Itu perasaan dia. Itu dia. Sebab apa? Dia orang jujur, dia orang baik. Hak ni jaizun bil ijma', harus ijma' ulama semua kata boleh. Tawassul juga, jadikan seseorang tu sebagai perantara juga di antara dia dengan Tuhan. Bukan dia minta secara langsung, dia minta orang tu minta, tapi dalam bentuk doa. Orang tu minta dengan Allah juga, cuma pada perasaan dia, pada fikiran dia, orang tu lebih baik daripada dia. Jadi minta orang doa untuk kita. Itulah hakikatnya. Tidak salah. Ini harus ijma' ulama. Walam yathbut mithlu hadha tawassul illa bil ahya. Tetapi tidak sabit di dalam hadis mana-mana pun jenis minta doa lagu ni, suruh orang doa ni, kecuali orang hidup. Ada sahabat minta suruh Nabi doa, Nabi ketika dia hidup. Orang ni minta, orang ni sahabat ni doa, misalnya tabi'i minta sahabat doa, dia doa masa dia hidup. Tapi tak ada lepas dia mati pergi kubur dia minta dengan dia, biar dia doa ke Tuhan untuk kita. Tak ada. Jadi hak ni keharusan ni, hak kata ijma' saat ni, dia berkait dengan orang hak hidup. Dengan Nabi sekalipun, ketika dia hidup, ketika dia mati, itu ada khilaf lah. Ketika dia mati ada khilaf. Ketika dia hidup semua sepakat, tak ada khilaf. Orang hak kata tak boleh terima tawassul pun diterima juga ni. Tapi kalau hidup, kalau mati ada khilaf. Situ. Inilah makna hadis Anas. Maksud hadis Anas, iaitu Umar bin Al-Khattab bila kemarah, dia minta hujan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata apa? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina,
Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ini dalam Bukhari, dalam lain-lain ada. Ya Allah, kami dahulu selalu bertawassul kepada kamu dengan Nabi kami, kamu bagi hujan kepada kami. Sekarang ni kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi-Mu, yakni Abbas, kamu bagilah hujan kepada kami. Jadi tawassul ni apa dia? Yakni minta Abbas tu biar doa. Zaman Nabi ada, wahai Rasulullah, kita ni kemarau ni, habis binatang mati, tumbuh-tumbuhan pun habis kering, minta lah dengan Allah. Nabi pun minta doa. Itulah tawassul. Tawassul semasa Nabi hidup. Lepas pada Nabi mati, dia tak minta dengan Nabi. Pak saudara dia mari. Pak saudara dia mari, biar pak saudara dia doa. Hak lain amin-amin. Lepas tu Sayyidina Umar apa kata? Dulu kita semasa Nabi-Mu hidup, kita bertawassul, jadikan dia sebagai perantara dalam berdoa. Orang lain amin-amin, dia tu jadi jodoh. Bila Nabi tak ada, pak saudara dia. Ini bagi orang yang kata Nabi pun lepas pada mati tak ada, minta dia doa, dia pergi dengan ni. Sebab kalau ada lagi, bapa panggil Abbas. Bapa yang Abbasnya doa sajalah, tawassul lah dengan Nabi tu. Dan dia mati pun sumpah. Bagi orang yang kata tak boleh dah lepas pada mati minta doa ni, suruh dia doa ni, sebab orang hidup je, hak mati Nabi pun tak boleh, dia pegang dengan hak ni lah. Kalau boleh lagi, apa tidak? Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad sudah mati. Itu tak apalah, dia boleh doa juga, dia mati pun. Apa tak ada gitu? Itu benda. Bagi orang hak kata tak boleh, dia bukan situ lah. Yang keempat, iaitu tawassul dengan makna iqsam ala Allah bidzatil mutawassal bihi. Yani mintalah kerana Allah, demi orang sekian-sekian, tu wali sekian-sekian, atau nabi sekian-sekian. Gitu. Demi nabi sekian-sekian. Kita bersumpah dengan nama orang yang kita jadikan sebagai perantara tu. Sumpah kepada Allah. Kita kata, ya Allah, demi orang sekian-sekian, nama sekian-sekian, kita minta ajak kita. Hak ni pun tak boleh. Sebab bersumpah dengan nama makhluk ni tak boleh. Tuhan je boleh. Kita tak boleh. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Tuhan bersumpah, tak apa. Kita tak boleh. Nak bersumpah dengan demi matahari kau, demi kau tu, kau ni, kau tak boleh. Jadi hak ni pun tak boleh juga. Jadi kita nak bersumpah ni dengan dengan apa dia? Dengan makhluk. Sama makhluk. Aku sumpah dengan nama cintaku kepadamu, misalnya kita kata. Kepada makhluk kita bersumpah tu, tapi kita sebut cinta, kita kaitkan dengan makhluk. Hak tu pun tak boleh. Apa lagi kalau dengan Tuhan? Ibnu Taimiyah kata tak boleh. La yajuzu 'ala al-makhluq fa kaifa yajuzu 'ala al-khaliq. Tak boleh. Yang kelima, yang kelima, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul, dalam keadaan dia tu bertawassul dengan hubungan dia dengan seseorang hamba yang soleh. Pasal dia baik dengan orang soleh. Ya Allah, aku minta denganmu, mu tahu aku ni baik sangat dengan orang tu. Aku sayang sangat kepada Nabi-Mu. Sebut gitu. Jadi yang diharapkan dia tu muqarraban ila Allah Ta'ala, mana seseorang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ulama-ulama panggil berdoa kepada Allah dengan berkat mana-mana hamba yang soleh. Gitu. Hak ni boleh. Hak ni dia merangkumi hak hidup dan hak mati, merangkumi. Merangkumi lagu ni. Ada berlaku, boleh dibuat.
Jadi hak ni dia beza ni dengan tawassul dengan amal soleh. Ni tawassul dengan peribadi juga, orang. Tapi orang tu dia ada melakukan amal soleh. Kita kiranya orang yang lagu ni di sisi Allah, orang yang rapatlah dengan Allah. Oleh kerana kita sayang, kita ada hubungan dengan dia, kita minta Allah SWT berilah perhatian yang lebih kepada kita. Gitu. Misalnya dia kata hak tawassul dengan amal soleh tu ijma'. Hak ni tidak ijma'. Hak kata boleh pun tidak ijma'. Hak ni dia gini. Misalnya seseorang itu kata Allahumma inni atawassalu ilaika bi'abdika fulan. Aku bertawassul kepadamu dengan hamba-mu si fulan. Dengan tu bukan dengan berapa makna tadi? Dua makna yang pertama tadi. Kalau lagu tu tak boleh. Dengan tu maksudnya dengan hamba-mu tu, dengan hubunganku, aku ada hubungan dengan dia, dia orang baik, kita tahu dia orang jujur, orang baik, orang soleh. Gitu. Jadi dengan makna kepada dia, saya sayang kepada dia, saya percaya dia tu seorang yang lebih, orang yang dikasihi olehmu. Jadi saya minta rahmatmu dengan sebab adanya hubungan saya dengan orang lagu ni. Gitu. Fa innani astajlibu rahmatak bi'alaqati bihi. Dengan sebab saya ada hubungan dengan orang lagu ni. Kan kamu suka menjalinkan hubungan dengan orang-orang lagu ni. Setara tu. Bukan orang ni dia ada kuasa, Tuhan beri kuasa kepada dia, tak ada. Semata-mata sebut gitu. Pada hakikatnya ni minta rahmat Allah dengan menyebutkan perhubungan seseorang dengan seseorang soleh yang lain, ataupun dengan menyatakan dia kasih kepada orang itu, dan dia tahu Tuhan kenal kasih kepada orang lain. Jadi kalau seseorang itu kata dalam doa dia gini, ya Allah, Allahumma inni atawassalu ilaika bihubbi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul kepadamu dengan cintaku kepada nabimu. Dengan menyatakan aku kasih, ada hubungan dengan nabi kamu. Hubungan apa dia? Hubungan kasih. Dia kata Ibnu Taimiyah pun tidak menafi hak tu. Ibnu Taimiyah tak nafi hak tu. Sebab kasih ni bukan semasa nabi hidup saja. Kita boleh kasih. Bahkan kita kena kasih. Lepas dia tak ada pun boleh. Tu. Sebab apa? Ibnu Taimiyah kata begini. Sebab dia kata yaqul bi jawaz tawassul bil a'mal salihah. Ibnu Taimiyah terima tawassul dengan amal soleh. Dan kasih kepada nabi itu min afdalil a'mal salihah bil ijma'. Kasih kepada nabi itu kan termasuk dalam amal soleh juga. Ijma' ulama. Jadi apa Ibnu Taimiyah tak akan setuju hak ni? Muka kasih kepada Nabi itu kan amalan juga, amal soleh juga. Jadi pada hakikatnya hak ni termasuk dalam hak tadi juga. Termasuk dalam tawassul bil a'malis salihah juga sebenarnya. Cumanya dalam bentuk kadang-kadang tu dibuat hubbi tu. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Sesoalnya orang hak tak faham, dia kata tawassul terus dengan nabi itu semata-mata, bukan bihubbin nabi. Dia tak faham hak buat situ tu. Dia tak faham bihubbi nabiyyika. Kalau bihubbi nabiyyika, kalau dia tak sebut pun dalam akidah dia, hati dia, hak tu dan hak tu adalah amal soleh, tidak salah. Hak tu lah orang panggil tawassul. Tidak salah juga tawassul dengan amal soleh juga. Tapi hak tu lah benda halus sangat. Kepada orang-orang tak erti, kalau kita ajar gitu, zahir gitu, tidak royak perincian dia, memang jadi masalah. Jadi macam minta dengan Nabi pula lah. Jadi Nabi ada kuasa lah, Tuhan beri ke dia. Kalau lagu tu tak boleh Nabi sekalipun. Tuhan tak beri kuasa memberi rezeki, memberi anak, memberi gapo-gapo kepada Nabi. Tak ada. Beberapa kuasa dia beri kepada Nabi. Tak ada. Jadi kita nak kena minta dengan Nabi. Tak ada. Dia kata
Kata-kata Ibnu Taimiyah dalam masalah ni macam jelas benar lah ni. Iaitu dia kata, qala rahimahullah. Orang duduk kritik, orang duduk kata macam-macam ke Ibnu Taimiyah kan? Sebenarnya kalau lepas timbul dia kata atas landas saya betul. Dia katakan, na'am, ya, kata dia, law sa'ala Allah bi imanihi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi lahu wa ta'atihi lahu wa ittiba'ihi lahu lakana qad sa'alahu bi sababin 'azim yaqtadi ijabat ad-du'a bal hadha a'zamul asbab wal wasail. Di dalam qaidah jalilah fi at-tawassul wal wasilah, Ibnu Taimiyah dia kata kepada dia, kalau seseorang tu minta dengan Allah dengan menyebutkan, mengaitkan imannya kepada Muhammad, kasihnya kepadanya, taatnya kepadanya, dia mengikut Muhammad, maka permintaan dia lagu ni boleh jadi sebab yang doa dia tu diterima oleh Allah SWT. Bahkan inilah antara sebab dan jalan untuk diterima doa yang paling besar, kata dia. Tidak salah. Sebab apa? Sebab hak ni termasuk dalam amal soleh juga. Keyakinan kita, akidah kita, amal soleh. Jadi kita sebut tu serupa dengan hak dalam gua tadi tu lah. Sebut amal soleh dia. Hak ni amal soleh kita. Bukan ada kena guna Nabi ada kuasa, diberi kuasa ke apa, tak ada. Kalau seseorang itu meringkaskan ibarat dia, doa dia, dia kata Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak maksudkan kecuali makna yang kita sebut tadi. Hak tu jelas tawassul tu tak apa, tak ada gapo kalau lagu tu. Tapi hak ni jadi keliru ni. Sebab dia tidak faham bin nabi tu gapo dia hak buat situ. Bihubbin nabi, bittiba'in nabi, bi ta'atin nabi. Hak tu sepatutnya kena ada. Dia kena ada fahaman lagu tu, baru betul. Boleh nak bertawassul, tapi lagu tu hak tu bukan ada kena mengena dengan amalan Nabi. Amalan kita kita beriman kepada Nabi, kita sayang kepada Nabi, itu amal soleh. Supaya dengan hak dalam gua tadi tu lah doa. Kalau lagu tu. Tapi kalau faham jadikan tawassul, jadi Nabi tu jadi orang tengah, Nabi je minta, Nabi gitu gini, tu salah. Tu tak boleh. Kalau gitu. Bahkan aula bil jawaz min at-tawassul bil a'mal as-salihah al-ukhra. Kalau nak kira hak ni tawassul dengan hak ni lebih patut lagi. Boleh nak banding dengan amal-amal soleh yang lain. Sebab apa? Orang yang bertawassul dengan sembahyang dia, dengan puasa dia, dengan sedekah dia, boleh jadi dia ada ijab, dia kagum dengan diri dia, banyaknya bersedekah, rajinnya dia sembahyang, boleh jadi bercampur amal soleh dia tu, tidak bersih molek. Adapun orang yang bertawassul dengan kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kasihnya kepada sahabatnya misalnya, ini lebih menunjukkan tawaduk dia, sebab dia tidak percaya kepada amal dia sendiri, sembahyang puasa dia, tapi dia percaya dengan sebab dia kasih kepada Nabi, kasih kepada sahabat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah, al-mar'u ma'a man ahabba. Dia percaya hak tu. Dia tidak percaya kepada amal dia, dia tak sebut. Hak tu lebih patut lagi menampak keikhlasan dia. Sini lebih patut lagi. Faka'annahu yaqul, seseolahnya dia kata, laisa li amalun yasluhu an ataqarraba bihi ilaik. Saya ni tak ada amalan yang layak saya nak menghampirkan diri kepadamu. Cuma saya sayang sangat kepada orang-orang yang hampir dengan Allah, orang-orang yang rapat dengan Allah, dan dengan wasilah, dengan perantaraan kasih, itulah saya minta tolong denganmu ya Allah. Minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi, dengan wali, dengan sahabat dah. Dan saya minta rahmat gitu. Hak ni lebih sesuai, kata dia, dengan hadis riwayat Anas. Kata dia ada seorang lelaki pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, dia kata, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, sedia gap dia untuk menghadapi kiamat? Dia kata, la syai', tak ada gap apa pun.
illa anni uhibbullaha wa rasulah, tapi saya sayang kepada Allah dan Rasul. Tu orang lain tak boleh nak sebut mana, bukan makna dia tak maya, tak puasa, tapi itulah nak ayat sebab kata tadi lah, hak ni lebih dia yakin daripada hak lain-lain. Sebab orang lain-lain tu tak tahu lagi Tuhan terima ke tidak, tak tahu lagi betul ke tidak, benar ke tidak, ikhlas ke tidak. Nabi SAW pun kata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kamu sayangi. Jadi kalau lagu tu, kalau Nabi duduk dalam surga, dia dalam surga juga lah. Takkan Nabi masuk neraka, akan bersama. Dengan sebab tu, dengan sebab saya tadi. Jadi saya tu satu amalan juga. Anas kata, tak pernah kami gembira segembira kami dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, engkau bersama orang yang engkau kasihi. Kata Anas pun kata lalu lepas pada itu, saya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap saya akan bersama mereka dengan sebab saya tu kepada mereka. Dia tak sebut amalan. Jadi kena kot tu baru boleh. Jadi orang duduk balas tu gitulah, dia ingat minta dengan Nabi. Bukan. Kalau lagu tu memang tak boleh. Dan dia kena faham bahaya tu, bahaya. Kalau nak guna juga tu kena faham molek. Kena kait Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika tu bihubbi nabiyyika, bimutaba'ati, bittiba'ihi wa ta'ati. Dia kena ada hak tu. Dia kena perjelas hak tu. Sebab dalam bahasa Arab dia ada hadah mudah gapo tu biasa. Hak tu bahasa majas biasa. Jadi bila kita royak kepada hak tak reti, dia kena royak benda ni, barulah jelas, barulah tidak salah. Kalau dia royak zahir gitu, lagu ni boleh, orang tak faham, boleh membawa kepada syirik. Dia kata, dengan sebab saya sayang kepada mereka, walaupun saya tidaklah beramal seperti mereka, amalan saya tidaklah setara mereka. Ini dalam Bukhari, dalam Gapa adalah. Jadi tawassul dengan makna ini sabit bis sunnah, ada di dalam sunnah, ada. Kalau dengan makna lagu ni ada di dalam sunnah. Misalnya dia buat marilah hadis Tirmizi daripada Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ada seorang buta, sahabat buta, mari pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah biar dia sembuhkan buta saya ni, biar saya jadi celik. Nabi SAW kata, kalau nak gitu boleh saya doa, tapi kamu diberi pilihan. Kalau kamu nak sabar, hak tu lebih baik. Nabi kata, hak tu lebih baik. Dia kata, tak, saya nak kamu doa. Dia kata, kamu doa. Nabi SAW pun suruh pergi ambil air maya molek. Lepas tu berdoa dengan doa ni Nabi ajar dia, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdiya li Allahumma fashaffi'hu fiyya. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر. Tak apalah. Dia kata, kepada dia doa tu, ya Allah, aku minta denganmu dan aku berhadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Aku berhadap kepadamu, aku berhadap kepada Tuhanku dengan engkau. Nabi ada, Nabi itu ada situ, dengan engkau, untuk mendapat hajatku ini, untuk engkau berikan kepadaku hajatku. Ya Allah, engkau berilah pertolongan kepadanya dalam menyelesaikan masalah. Engkau berilah, jadikanlah dia tu sebagai syafi', pemberi syafaat kepadaku. Tak apalah. Dalam riwayat lain
dia ada sebut lafaz dia gini, kamu pergi tempat ambil air semaya, ambil air semaya, Nabi kata. Lepas tu kamu semaya 2 rakaat. Kamu semaya 2 rakaat. Lepas tu kamu baca gini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika, seperti tadi, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayujalli li an basari, Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Qala Uthman perawi itu kata, fa wallahi ma tafarraqna wa la tala bina al hadith hatta dakhala ar-rajul wa ka'an lam yakun bihi dar, wa sahhahahu al-hakim wa aqarrahu alaihi adh-dhahabi. Gini dia kata, ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku berhadap kepadamu dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Adalah doa dia, adalah doa dia. Aku menghadap Allah denganmu, menghadap Allah denganmu, supaya dia mencerahkan, mencelikkan penglihatanku. Ya Allah, tolonglah dia, tolonglah dia untuk menyelesaikan masalah saya, dan tolonglah saya untuk mengatasi masalah saya. Kata Uthman, kami tak pisah lagi, duduk situ lagi, tak ada lama kecek, duduk situ lagi. Kata dia, orang tu macam tak ada kamu satu, celik mari molek. Ni sahih. Lagi ada beberapa riwayat Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain dalam sahihnya, dan Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin menukilkan hadis ini. Hadis ini juga dikemukakan oleh Tabarani selepas dia mengemukakan beberapa jalan saluran riwayat dia tu. Dia pun kata wal hadis sahih. Ini Syaukani kata. Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih. Dan imam-imam tadi mentasihkan hadis ini. Cumanya Nasai seorang aja ada sebut semaya dulu tu. Hak lain-lain tak ada sebut, ambil air maya gitu je. Tetapi Tabarani juga ada dalam setengah-setengah saluran dia tu ada sebut. Wa fil hadis, ini kata Syaukani, hadis ini menunjukkan ada dalil dalam dia tu tentang keharusan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriktikad bahawa yang melakukan, yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi, dialah yang tidak memberi. Kalau tidak beri, tak jadi tu dia tak berilah. Apa yang dikehendakinya berlaku, apa yang tidak dikehendakinya tidak berlaku, dengan iktikad lagu tu. Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan hak tadi. Ibnu Taimiyah tidak setuju. Dia kata memang hadis tu kita terima, cumanya kata dia adalah kitab dia At-Tawassul wal Wasilah. Dia kata hadithul a'ma la hujjata lahum fi. Hadis orang buta ni tak boleh buat dalil dia tu, kata dia. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia bertawassul ni dengan guna doa Nabi. Siapa dia ajar doa ke dia? Dia doa dia. Siapa dia ajar? Bertawassul dengan doa Nabi. Dia bukan tawassul sendiri, Nabi ajar. Jadi supaya dengan dia minta Nabi doa. Cuma hak ni Nabi tidak doa, Nabi ajar gini ke dia. Doa kan cara dia lagu tu. Cara dia lagu tu. Jadi dia bertawassul dengan doa Nabi dan syafaat Nabi. Tapi kata Maulana Taqi Uthmani, dia kata tafsiran ini tidak sesuai dengan siyak hadis, tidak sesuai dengan halaman hadis ni. Sebab tu anda kata tadi tidak nak memihak kepada Ibnu Taimiyah, tidak juga nak tinggal dia langsung. Mana dia tu Fatimah. Sebab dalam masalah ni hak paling kerahnya Ibnu Taimiyah, hak paling kerah. Dia kata tidak sesuai dengan hadis. Sebab orang tadi qad sabaqa an talaba ad-du'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebut dia minta dah Nabi doa, Nabi tak doa. Cuma Ibnu Taimiyah akan jawab, iyalah dia minta Nabi doa,
Nabi tidak doa sendiri, tapi doa hak dia baca tu doa siapa? Doa Nabi juga. Itulah dia jawab. Sinilah ada khilaf tu. Doa Nabi juga. Sebab dia minta dengan Nabi. Lepas tu Nabi SAW suruh dia berdoa sendiri untuk diri dia dengan bertawassul dengan Nabi SAW. Kalaulah maksud tawassul di sini iaitu minta doa daripada Nabi SAW, Nabi doa dah lah ke dia. Itu kalau maksud, kan salah satu bentuk tawassul tadi minta orang doa. Nabi doa dah lah, habis cerita lah kalau gitu. Tapi Nabi SAW ajar dia cara berdoa untuk diri dia pada masa akan datang. Dia ajar dia supaya bertawassul dengan zat dia, diri Nabi. Dia sebut diri Nabi. Bukan bermakna, ini bukan bermakna tak ada makna lain melainkan maksud bertawassul kepada Allah dengan cintanya kepada Nabi. Adapun kata dia Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah tolonglah, berilah syafaat kepada dia untuk saya ni. Jadi maksud dia ialah minta biar Tuhan makbulkan doa Nabi untuk dia. Bukan makna Tuhan tolong dia, Tuhan beri kuasa ke dia. Tak. Hak Nabi nak. Dan dia rakyat saya nak celek lah juga. Jadi kira-kiranya Nabi suruh buat gitu, Nabi nak lah. Dia tu celek. Jadi minta Tuhan tolong terima kehendak Nabi dia. Hak dia tu ialah juga gitu. Faka'anna Nabi SAW wa'adahu, seseorangnya Nabi SAW berjanji dengan dia bahawa dia akan berdoa untuknya. Dan dia suruh orang tu berdoa supaya terima syafaat dia dan doa dia. Mana Nabi tak doa lagi, mana tak ada Nabi doa lah, Tuhan terima doa. Tapi ialah ini dia tidak setuju. Dia tidak setuju. Ibn Taymiyah tidak setujulah dengan ni. Jadi ada jalan juga kepada dia. Sebab dia kata dia letak doa tadi bukan doa dia buat diri, Nabi ajar. Jadi supaya doa Nabi jugalah. Doa Nabi pun mana dia ada sebutkan Nabi tu dengan Nabi mu, itulah orang panggil tawassul. Mana boleh lah. Tapi boleh kata dia setakat Nabi hidup. Hak ni cerita ni. Cumanya orang lain buat mari pula dia kata tak, selepas Nabi mati pun ada juga. Ni pula ni. Kalau maksud tawassul tu minta biar doa, Nabi doa, tak bolehlah bertawassul selepas Nabi SAW wafat. Yang mengikut Ibn Taymiyah tak boleh lah. Tetapi dalam riwayat Tabarani, Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu tadi, perawi tadi, dia suruh satu orang berdoa dengan lafaz tadi lah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lafaz riwayat Tabarani yang begini, an Uthman bin Hunayf anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman bin Affan fi hajatin lahu, fakana Uthman la yaltafitu ilayhi wa la yanzuru fi hajatihi, falaqiya Uthman bin Hunayf fashaka dhalika ilayhi, faqala lahu Uthman bin Hunayf ائت المضاء فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, dan seterusnya. Tadi ni selepas pada Nabi mati. Jadi ada satu orang buta ceritanya, ada satu orang pergi acak kali lah berjumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Orang ni nama Uthman juga, pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan, minta sesuatu hajat dia. Sayyidina Uthmannya tak heran ke dia, tak ada nak cara kau boleh jadi, tak patilah kepada hajat dia. Dia pun jumpa dengan Uthman bin Hunayf. Uthman juga, orang ni perawi tadi. Dia mengadu hal lah kepadanya. Uthman bin Hunayf pun kata begini, dia kata mu pergi ambil air semaya, lepas tu masuk dalam masjid, maya 2 rakaat, lepas tu mu doa supaya tadi wa qala
Dan dia kata waqad qala at-Tabarani aqibahu, selepas Tabarani kemukakan hadis ini, kata wal hadis sahih, hadis ini sahih. Ini selepas mati lah kawan. Kalau Ibnu Taimiyah kata setakat hidup dengan Nabi je boleh, orang lain tak boleh juga. Setakat hidup. Ni selepas mati ni Uthman bin Hunayf dia ajar gitu lagi. Dia ajar begitu lagi. Ini jadi nak tak nak, kata dia, kita kena pakai gini. Senang kalau pakai sebab tadi. Jadi maksud tawassul dengan Nabi tu tawassul dengan kasih kita kepada dia. Itulah maksud ianya. Kalau kasih kita amal soleh, dengan sebab kita mengikut dia, dengan sebab kita taat ke dia, tu sesat masalah. Lepas mati pun boleh, sampai kiamat boleh kalau lagu tu. Jangan tapi hadis tadi tu kan sekali tengok nampak mengelirukan. Tolonglah dia, macam dia Nabi tu sendiri boleh menyembuhkan. Tidak. Nabi hanya berdoa, Nabi hanya ajar doa kepada dia. Nabi mengharapkan Allah SWT terima. Jadi dia suruh kawan tersebut dalam doa dia, tolonglah Nabi, terimalah hak dia nak. Gitu. Bukan makna dia beri kuasa kepada Nabi ke apa. Tak boleh faham lagu tu, salah. Paling tinggi kalau nak ni pun lagu tu lah. Tak apa, ini panjang dia pula ni. Cuba nak rekah dah tu. Ada pun doa dengan hak fulan, jah fulan. Ya Allah, aku berdoa minta denganmu dengan kedudukan fulan. Gitu. Dengan hak si fulan. Jadi kita kena tengok apa maksud dia. Atau maksudlah tak molek, dia tak setuju, memang tak setuju. Tapi kena tengok apa maksud dia. Kalau maksud dia hak yang wajib, hak dia, hak Tuhan kena bui ke dia. Jadi kita minta hak dia, Tuhan kena bui ke dia. Kalau lagu tu salah, dalalun mahdud, sesat jelas. Kalau lagu tu tak boleh. Tak ada orang berhak terhadap Tuhan. Kita sembahyang, jadi hak kita lah masuk syurga, hak kita. Tak ada, tak boleh lagu tu. Adapun kalau dia maksud Allah SWT dengan limpah kurnia dia, dengan janji dia nak bui pahala kepada orang-orang yang soleh, sesoalnya Allah bui hak dah kepada dia. Kalau begitu tak apa, kata nak satu tak apa. Tapi mengelirukan hak lagu mana, hak dia dengan Tuhan lagu mana. Begitu juga kedudukan. Kalau minta dengan kedudukan dia, kedudukan dia hak biasanya orang duduk minta dia dengan tu wali, dengan gapo ni. Kalau Nabi Rasul tu jelas dah kedudukan dia tu. Tapi kedudukan tu pun apa kedudukan tu jadi bagi kuasa pula dengan Tuhan kau. Dah bila dapat kedudukan tu dia ada kelebihan dia. Gitu ke? Kalau lagu tu salah juga. Jadi kelebihan hak Tuhan bui, ya kita terima kelebihan tu sebab dia Rasul, dia Nabi, dan kita sayang kepada dia. Kalau lagu tu tak apa. Tapi kalau orang lain, kita mana tahu kedudukan dia tu tinggi, rapat ke, muqarrab ke tidak, hampir ke dengan Tuhan. Kita kata takut dia tu murka, kena murka Tuhan. Jadi tak boleh lah mudah-mudah nak bihaqqi fulan, bijahi fulan. Jah tu makna kedudukan, pakat dia. Ya, kalau dia pakat gitunya, kita tahu mana. Tak sedar ya alim bisa setara mana pun. Pada pandangan kita dia orang rapat dengan Tuhan, tak tentu lagi. Macam mana kita tiba-tiba kata lagu. Jadi mana kalau anggap dia tu ada kelebihan sendiri, mesti dia boleh lah guna kuasa dia tu, Tuhan tak boleh gugat dia. Tu salah. Salah lagu tu. Kalau dia anggap mutawassal bi tu, orang yang dia jadikan sebagai perantara tu diterima di sisi Allah, dan aku sayang kepada dia, dengan sebab sayang aku tu, dengan wasilah sayang aku kepada dia tu lah aku minta dengan Allah, supaya Allah berikan rahmatnya. Jadi kalau lagu ni masih khilaf lagi, Tapi boleh jadi haqqi fulan dan jahi fulan itu ada mengandungi makna yang tak betul. Bahkan makna hak tak betul tu lah lebih terangnya sini, lebih jelasnya. Dengan sebab itulah ulama-ulama kata tak boleh, dia tidak setuju, karihahu, tak suka. Sebut lagu tu
Lepas tu dia marilah dalam kitab fiqh Hanafi gitu gini. Tak apalah, nak rekah dia. Adapun kata seseorang, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, supaya itulah. Supaya tak dia juga. Kalau dengan makna kasih kepada dia tak apa. Kalau dengan makna hak tak molek tadi, tak boleh. Tapi kata dia, semua hak kita sebut tadi sekadar nak sebut masalah tu sendiri, tanpa mengambil kira keadaan masyarakat. Benda tu, hukum dia tu sendiri, bagi kepada berapa, apa hukum dia, hak tu tadilah. Tapi kalau dilihat, banyak dah berlaku kerosakan dalam akidah orang awam ini, dan mereka maksudkan dengan tawassul tu makna-makna yang mengandungi unsur syirik ataupun dekat dengan syirik, falijtinabu anhu aula. Tak sah bertawassul, hak tu lebih molek. Walaupun dengan makna yang betul pun tak sah juga. Terutamanya tidak sabit tawassul supon ni dalam banyak peristiwa. Kalau ada pun satu je. Hak lain-lain sahabat seramai mana tu dia pernah ke bertawassul? Mana ada dalil? Apa yang kita nak buat amal seumur dengan hak tu yang mendedahkan kita kepada syirik? Itu persoalan. Masalah hak semasa kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau ada berlaku di kalangan sahabat, dua supaya juga pacak apa dia dikubur tu lah, pacak ni apa ni daun kelapa tu, daunnya tu belah dua, pacak dia tu. Hak tu Nabi buat berapa orang sahabat dia? Paling banyak berdua peristiwa. Hak seramai-ramai lagi ada buat. Apa yang kita yang buat tetap gitu semuanya? Supaya tu hak dia berlaku tu. Kalau ada pun peristiwa tadi, itu pun ulama takwil gini. Gitu maksudnya. Banyak kata takwil lah tadi. Jadi hak kebanyakan doa-doa sahabatnya tak ada benda ni, tak ada. Peristiwa yang ganjil ada satu peristiwa. Pak kita nak umumkan supaya masyarakat semua dia amal lagu tu dalam keadaan mendedahkan mereka kepada syirik, tak benar sabar lagu tu. Itu hak realiti. Tak sekira dari segi hukum. Hak tadi tu, hukum tu lagu tadi. Lepas tu kata dia, tak apalah, molek dia nak sudah ni dengan ucapan, dengan tulisan Syekh Masyayikhina Al-Imam Ashraf Ali Tanwi. Ni orang tasawuf, orang tarekat. Kalau orang kata dia tak kerti tarekat, ni orang tarekat, orang tasawuf, tapi orang hadis juga. Dia katakan dia terjemah ke dalam bahasa Arab. Hak dia tulis dalam kitab dia Imdadul Fatawa. Imdadul Fatawa tu ada 6 jilid. Dia kata apa dia? Ni orang tasawuf sendiri, ia kerti hadis. Dia kata inna tawassul bil maqbulina 'inda Allah fi du'a sawa'un kanu ahya'an aw amwatan jaizun. Tawassul dengan orang-orang yang diterima di sisi Allah dalam doa, sama ada mereka itu hidup atau mati, harus bukan sunnah, harus. Sabit kata dia tawassul Umar dengan Abbas radhiyallahu anhu ketika minta hujan. Wa tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa orang buta tadi, selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga. Dia kata tidak keliru dari segi harus itu. Ya, kata dia, idza zahara fi dhalika ghuluwun fi 'ammatin nas. Tapi kalau sudah ada fenomena melampau di kalangan orang ramai, dan mereka ditegah kerana itu, fal man'u mithlu dhalika sahihun aidan. Jadi kalau dalam masalah ni larang supaya mereka tidak bertawassul, betul juga, adalah langkah yang betul juga. Tapi kita percaya, kita ada kepercayaan bahawa Allah SWT wajib terima bila ada tawassul, ataupun orang-orang yang hampir, dikatakan hampir dengan Allah, yang dijadikan perantara itu, boleh mereka tu menolong, ataupun nama-nama mereka tu jadi supaya nama Allah. Ini semua perkara yang melampau dalam agama, tidak ada, tak boleh benda lagu tu. Itu kata-kata dia, habis itu. Dia habis itu. Jadi hak semua lihat, sebab tu ada kata dah rekah hak jawab semua tu tak sah lah, tak sah.
Ini masalah tawassul. Kalau masalah orang ni hak duduk ikut tawassul ni, dia pergi kepada masalah istighatsah. Istighatsah tu ijma' ulama sepakat tak boleh. Memang tak boleh. Minta tolong terus dengan orang. Sebut hak mati dah, hak hidup, hak tak nampak, khadir kau gapo, minta tolong dengan dia. Bukan minta tolong dengan Allah. Itu istighatsah. Tak ada sebut perkataan tawassul. Tawassul tadi lagu tadi. Itu boleh syirik. Jadi dengan sebab tu tak sah lah. Sebab kata tadi lah, walaupun ada hak harus, walaupun ada hak boleh, tapi payah sangat nak faham tu. Kepada orang ramai payah. Hak senang tak sah. Minta dengan Allah SWT terus. Kalau nak juga kan, pergi jumpa orang alim, orang pandai, orang ju, orang yang kita harap dia mungkin lebih daripada kita, biar dia doa kita. Setara tu, semua sepakat tu. Itulah tawassul yang benar. Atau tawassul dengan amal soleh. Hak tu tidak jadi masalah. Tapi hak tawassul pelik-pelik dengan sebut kedudukan orang tu, pakat orang tu di sisi Allah, kita tahu mana. Itu boleh bahaya. Jadi baik tak sah lah hak lagu tu. Itulah lebih kurangnya berkenaan dengan perbincangan tentang tawassul. Wallahu a'lam.